Saya Muhammad Razi bin Aziz daripada Pejabat Tanah Daerah Kluang, ditugaskan bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pejabat Pertanian Daerah Kluang untuk menyelaras bagi jawatankuasa pengurusan bekalan makanan harian. Okey, tugas pengurusan bekalan makanan harian, kita menyelaras menerima bantuan daripada pelbagai agensi seperti NADMA, Yayasan Kebajikan Negara, dan juga pelbagai agensi yang lain. Kita akan kumpulkan bekalan-bekalan makanan harian tu di sini, di Bilik Gerakan Majlis Daerah Sempang Renggam. Kemudian kita akan lihat iaitu sebanyak 11 pusat yang perlu kita agihkan bekalan makanan harian tersebut, mengikut jadual yang kita akan bincangkan bersama Pejabat Pertanian dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita akan buatkan jadual, kemudian kita tengok keperluan mana yang perlu diberikan, kemudian kita akan setkan masa daripada pagi dan juga penghantaran pagi dan juga penghantaran untuk sesi petang. Kemudian kita akan bersama juga dengan anggota APM untuk menghantar bekalan makanan tersebut ke stesen-stesen yang kita telah tetapkanlah sebanyak 11, iaitu 2 kampung utama dan 9 kampung rangkaian. 2 kampung utama tu ialah kampung Datuk Ibrahim Majid dan juga Bandar Baru Ibrahim Majid. Kita akan hantar ikut apa barang yang sampai di bilik gerakan ni. Kalau jumlahnya melebihi, kalau kita totalkan keseluruhan buah rumah adalah 1317. Kalau kita dapat bekalan yang melebihi 1300, kita akan hantarkan kepada semua pusat-pusat yang terlibat mengikut jumlah-jumlah rumah yang telah disenaraikan oleh ketua-ketua masyarakat. Kalau jumlah tu tidak mencukupi, kita akan bagi-bagikan mengikut keperluan mana kampung yang perlu kita bagi dahulu. Jika ada tambahan keperluan tu, kita akan bagi kampung yang masih belum menerima bekalan. Bagi APM sendiri, kita telah menghantar 61 orang anggota yang mana membabitkan daerah-daerah yang lain lah, seperti daerah Kota Tinggi, JB, Batu Pahat, Muar, Tangkak, dan juga membabitkan pusat latihan pertahanan awam, iaitu Alfa Bangi dan juga HQ, di mana bagi APM itu sendiri, kita di pusat sepanjang PKPD di Sempang Renggam ni, kami terlibat dalam 2 bahagian, iaitu pertama berkaitan dengan sekretariat, dan yang keduanya berkaitan dengan pengoperasian lah dari segi penghantaran bekalan makanan. Dan bila kita sebut berkaitan dengan sekretariat ni, penugasan yang kita laksanakan adalah berkaitan dengan atur gerak, berkaitan dengan penghantaran makanan, pelaporan dan sebagainya, sebab kita perlu menghantar pelaporan ni kepada kita punya Bilik Gerakan Negeri Johor dan seterusnya dipanjangkan ke NDCC ataupun PKOP. So benda ni kita sekretariat berperanan untuk menyelaras dan juga membantu tugas-tugas pengoperasian di Bilik Operasi Sempang Renggam ni. Itu yang kita laksanakan. Dan untuk makluman, bagi APM sendiri, kita bekerjasama dengan JKM selaku badan yang urus berkaitan dengan kebajikan bagi penduduk-penduduk yang dikenakan PKPD ni. Dan kita collaborate dengan JKM, dengan JKR, dengan Pejabat Tanah dan juga lain-lain agensi, supaya setiap bekalan yang ada di Sempang Renggam ni dihantar ke rumah-rumah, sama ada di kawasan red zone ataupun di yellow zone. Dan kita kena pastikan setiap bantuan tu sampai di peringkat setiap rumah. Maknanya kita tak nak ada tertinggal dan sebagainya lah. Sebab bila kita sebut PKPD ni, dia tidak dibenarkan untuk keluar, dan kita perlu hantar bekalan tu sampai ke rumah lah. Dan kita juga alhamdulillah kita dapat bantuan juga daripada masyarakat tempat untuk guide kita, sebab kita nak masuk ke dalam ni, kita ni walaupun kita lokal tapi kita tak orang cakap tidak faham selok-belok kampung, dan kita perlu ada yang guide supaya setiap rumah yang ada dan yang melibatkan red zone dan yellow zone di bawah PKPD ni, kita dapat hantar bekalan tu.
Itu yang kita tekankanlah di sini. Untuk makluman, bagi pelaksanaan pengoperasian di red zone ni, kita tetapkan untuk SOP-nya kita perlu buat tata cara pemakaian dia berbeza dengan yellow zone. Kita punya SOP dia ketat sikitlah berkaitan dengan penghantaran makanan ni, sebab kita perlu menggunakan TVET suit ni yang itu full PPE supaya tidak mendatangkan masalah pada kita punya petugas ataupun boleh menjejaskan kesihatan petugas. So untuk di red zone ni memang kita tekankan fully PPE supaya tidak ada berlaku apa-apa juga yang boleh mendatangkan masalah pada kita punya petugas. Dan untuk yellow zone ni, kita pakai basic PPE. Basic PPE, kita ada mask, kita ada glove, dan kita tekankan benda tu. Walau bagaimanapun kedua-dua sama ada red zone ataupun yellow zone, kita perlu menjalankan operasi itu dengan baik dan memastikan tahap kesiapsiagaan anggota kita berada dalam baik serta selepas daripada penghantaran bekalan ataupun operasi balik, kita mestilah menjalankan kerja-kerja decontamination lah, supaya tidak berlaku apa-apa juga sebarang masalah pada kita punya anggota.